Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpagi-pagi menunaikan solat subuh secara berjemaah, maka dia ini ialah pembawa panji-panji iman. Dan barang siapa yang berpagi-pagi terus ke pasar menunaikan pekerjaan dialah tanpa menunaikan solat subuh, ini ialah orang pembawa panji-panji syaitan, kata Nabi SAW. Syukur kepada Allah, Allah pilih saya tuan-tuan menjadi mereka-mereka yang pembawa panji-panji iman, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam mengerjakan salat subuh ini, salat yang paling berat untuk orang-orang yang ada sifat nifak dalam diri mereka. Kita nak tahu dalam diri kita ada sifat-sifat nifak, sifat-sifat munafik ataupun tidak, lihatlah kepada dua salat, salat subuh dan salat isyak, sama ada mudah untuk kita kerjakan ataupun sebaliknya. Kalau kita mudah untuk mengerjakan sembahyang subuh dan juga sembahyang isyak secara berjemaah, bermakna apa dia sifat-sifat nifak itu insya-Allah tidak ada di dalam diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita betul-betul dah masuk kepada fasa yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bermula daripada malam ini, maka bermulalah 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ada sebahagian masjid daripada start qiyamul lail daripada malam tadi ni dah. Ni saya pun daripada Masjid Bagan Lebay Tahir. Kebetulan habis di sana, tu baik sini. Alhamdulillah. Jadi kita nak berusaha lah dalam keadaan letih. Memang letih sungguh lah. Hujung-hujung ni memang kita letih. Semua orang ni letih. Semalam saya imam di tempat, sebelum nak mula sembahyang tu macam yang pengerusi mai bisik, ustaz tak payah panjang-panjang sangat kot, pendek-pendek dah, semua dah letih lah. Memang kita akan letih, perkara tu perkara biasa. Di hujung Ramadan ni kita letih. Hampir sebulan dah kita tak makan, tak minum waktu pagi, maka badan kita letih. Otak kita pun letih. Bermulalah kadang-kadang orang yang mula kehilangan suara, ada yang mula kesihatan dia terganggu sedikit sebanyak kerana keletihan. Ditambah pula dengan cuaca panas yang agak luar biasa pada waktu siang. Alhamdulillah semalam sini saya tak pasti di Tanjung hujan lebat. Sepanjang saya mai pagi tadi pun mungkin 4 pagi pun sampai atas jambatan hujan lebat lagi. Mai sini pun dia kurang sikit lah. Alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, apa yang nak kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini, kata para ulama, nisfu Ramadan qad zahaba, separuh Ramadan telah pun berlalu, wa baqiya Ramadan, dan baqi Ramadan ini zahabun, ialah emas. Sebahagian Ramadan telah berlalu, sebahagian yang baqi ini ialah emas, iaitu nilai dia. Yang inilah sebenarnya kemuncak kepada ibadat bulan Ramadan. Sayangnya ramai di antara mereka-mereka yang pada peringkat permulaan mereka dapat menghidupkan Ramadan, mereka dapat melakukan amalan-amalan Ramadan, tetapi dia mai peringkat kemuncak, dia macam pusingan kelayakan World Cup kan. Mula-mula main pusingan tu semua negara boleh masuk. Mula-mula pusingan kelayakan semua masuk. Timor Leste pun ada agak dalam pusingan kelayakan tu. Dia mai lepas ditapis, dia mai penghujung dia tu hanya negara-negara yang tertentu sahaja yang menang pada perlawanan-perlawanan sebelum tu layak untuk sampai ke final kemuncak Piala Dunia tu lah. Ini contoh Piala Dunia lah. Sama lah juga lebih kurang dengan puasa Ramadan ni, dengan amalan Ramadan ni. Ramai pada permulaannya penuh masjid-masjid, surau-surau sengit sebelah punya ramai. Sebelum tu tak seramai itu, ramai. Kemudian dia mai pertengahan semakin kurang, dia mai hujung lagi-lagilah kurang. Maka kita tak maulah kalau diri kita termasuk dalam golongan yang tersingkir pada masa-masa yang kemuncak ini, masa-masa pemberian pahala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling tinggi. Sekalian malam yang ada sepanjang tahun, Allah Ta'ala ciptakan 360 malam ikut kalender Islam. 360 malam tu tidak boleh menandingi 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Fadilat, keutamaan dan juga kemuliaan yang ada pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Sebab itulah sahabat menceritakan bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada penghujung Ramadan. Diceritakan ehwal Nabi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh pada 10 akhir Ramadan dalam keadaan beribadat, yang mana Nabi tak pernah bersungguh-sungguh sedemikian pada malam-malam yang lain.
Yang ni nilai 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Wa syadda mi'zarahu, dan Nabi akan ketatkan ikatan kain Nabi SAW. Pakai kain ketat-ketat. Maka kata para ulama hadis, ada dua makna pakai kain ketat ni. Yang pertama, baginda Nabi SAW akan menjauhi ataupun tidak bergaul dengan isteri baginda SAW pada waktu malam. Nabi SAW tidak tidur bersama dengan isteri baginda pada waktu malam. Bahkan memang kita lihat Nabi SAW punya amalan 10 akhir Ramadan, memang Nabi SAW akan beriktikaf sepenuh-penuhnya di dalam masjid. Sebab apa? Untuk menumpukan kepada ibadat. Kecuali pada tahun terakhir, Ramadan terakhir Nabi SAW, Nabi telah beriktikaf selama 20 malam. Selalunya 10 malam yang terakhir, tahun terakhir kehidupan Nabi SAW sahaja, baginda Nabi telah beriktikaf selama 20 malam. Jadi pada akhir Ramadan ini, 10 yang terakhir ini, baginda Nabi SAW tidak bersama dengan isteri baginda Nabi SAW. Yang tu dimaksudkan dengan baginda mengetatkan kain, sebab nak bagi penumpuan sepenuh-penuhnya kepada ibadat. Sebagai lagi ulama pula mengatakan, yang dimaksudkan dengan Nabi SAW mengikat kain ketat-ketat ialah bersungguhnya Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu bersungguh-sungguh. So bila Nabi buat macam tu, isyarat kepada kita something lah ada dalam 10 yang terakhir tu. Kalau Nabi sendiri bersungguh-sungguh dengan begitu luar biasa, sampai Nabi beriktikaf. Nabi iktikaf kan je kita iktikaf, saya keluar balik dah. Nabi beriktikaf ni duduk sepenuh-penuhnya dalam masjid sahaja pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau di tempat kita mungkin agak jarang kita melihat orang suasana orang yang beriktikaf sepenuh 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Malam raya baru balik semula ke rumah, ataupun sebahagiannya pada pagi raya baru balik ke rumah. Kalau kita pergi di sebahagian negara, di negara-negara Arab, perkara ni biasa. Dia main 10 akhir Ramadan, mereka bawa bedding apa semua, duduk dalam masjid, baca Quran, sembahyang, nak tidur pun tidur dalam masjid, sahur pun dalam masjid, buka puasa pun dalam masjid. Kalau di Malaysia, yang saya perasan lah dulu berusaha mengaji di UIA, di masjid UIA macam tu. Orang-orang Arab ni depa amalkanlah kebiasaan ni, memang depa duk buat di negara depa. Depa bila 10 akhir Ramadan ni mereka memang duduk dalam masjid, dan memang masjid UIA benarkanlah 10 akhir Ramadan tu untuk tidur, disediakan buka puasa, disediakan sahur. So hanya keluar bila pergi kelas lah. Pergi kelas keluar, balik kelas tu balik semula ke masjid. Kita mungkin dalam keadaan kita punya pekerjaan apa semua, maka kita kurang tak biasalah dengan perkara macam ni. Kalau di negara India, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Asia Selatan ni, dia memang 10 akhir Ramadan dia akan pasang tirai. Macam tirai macam ni tapi bukan tirai perempuan, tempat untuk orang i'tikaf. Di sana diletakkan hamparan-hamparan mereka. 10 yang terakhir itu memang duduk tu ke dalam dalam masjid. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi kita walaupun kita tak mampu nak habiskan sepenuh-penuh 10 Ramadan yang terakhir ni dalam masjid, kita lazimilah sebanyak mungkin masjid. Yang tu pun dah jadilah, kita lazimi masjid, kita lazimi surau sebanyak mungkin, supaya semangat untuk beribadat tu tak luntur. Dia bila kita keluar dari masjid ni, dia lain dah, suasana ada lain. Dia masuk dalam masjid, duduk dalam surau, dia ada semangat ibadat lain. Sebab tu penting untuk kita melazimi rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Apa lagi dilakukan oleh Nabi SAW? Baginda akan menghidupkan malam. Baginda akan menghidupkan malam. Hadis riwayat Imam Muslim, 10 malam terakhir tu baginda akan menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, dan baginda akan membangunkan ahli keluarga baginda. Membangunkan, gerak tiap-tiap malam baginda akan gerak isteri baginda, anak baginda SAW untuk sama-sama beribadat pada malam tersebut. So yang ni pun sunnah juga. Di samping kita sahaja bangun, kita kejut sama ahli keluarga kita untuk bangun. Sebelum tidur tu janji siap lah nak bangun pukul apa. Saat gerak pukul 3 dia kata awal sangat pula. Pukul 4 dia kata letih lagi. Tengoklah kesesuaian pukul apa. Gerak ahli keluarga kita. Yang ni pun sunnah Nabi. Pasal apa Nabi gerak ahli keluarga Nabi? Kerana Nabi faham apa yang ada dalam Lailatul Qadar, apa yang ada dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan tu. Maka ahli keluarga ni orang yang kita sayang lah. Maka kita tak mahu kita sahaja beribadat, kita sahaja dapat bahagian daripada 10 akhir Ramadan tu, dalam keadaan ahli keluarga kita tak dapat apa yang kita dapat. Maka diberi penekanan, kejut juga ahli keluarga untuk sama-sama beribadat pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan ini.
Ibadat apa yang nak buat? Kita boleh bersolat, kita boleh berzikir. Sebagai ulama kata afdal kita berdoa, apa-apa sahaja selagi mana dalam kerangka ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah amalan tersebut dianjurkan untuk kita lakukan pada malam-malam bulan Ramadan. Kalau mereka-mereka yang tak mampu untuk bangun malam, tak mampu untuk bangun malam, dia bangun dekat-dekat subuh dah, makan sok apa ke, buat syarat lebih kurang, lepas itu sembahyang subuh, kemudian pergi kerja dan sebagainya, maka kata para ulama, nak bagi dia dapat juga bahagian daripada menghidupkan 10 akhir Ramadan ini, maka jangan ditinggalkan salat maghrib secara berjemaah, kemudian semayanglah ba'diyah maghrib, kemudian semayanglah isyak secara berjemaah, sebelum tu qabliyah isyak, lepas tu ba'diyah isyak, kemudian tarawih bersama dengan imam sampai selesai, sampailah ke witir. InsyaAllah orang yang melakukan amalan ini dikira sebagai menghidupkan malam Lailatul Qadar, kalau malam tu kena malam Lailatul Qadar. Kalau malam tu kena Lailatul Qadar, dia dapat sembahyang maghrib berjemaah, kerana malam tu mula bila malam tu bermula maghrib lah. So dia sembahyang maghrib berjemaah, dia sembahyang sunat lepas maghrib, kemudian dia sembahyang pula awabin, macam saya cerita bawah ni, dia sembahyang awabin pula, kemudian dia sembahyang qabliyah isyak, dia sembahyang fardu isyak, sembahyang ba'diyah isyak. Ni semua amalan-amalan malam pada waktu malam. Dan seluruh malam Lailatul Qadar ni dia bukan berlaku pada satu bahagian malam, tak. Lailatul Qadar ni dia sepanjang malam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam tersebut sehinggalah terbitnya fajar. Maknanya bermula daripada malam tu, kalau kata malam tu malam Lailatul Qadar, mula daripada bang maghrib tu bermulanya malam, maka bermulalah ganjaran-ganjaran yang dijanjikan yang luar biasa. Ganjaran pahala beribadat lebih baik daripada 1000 bulan tu bermula daripada apa sahaja amalan yang kita lakukan daripada waktu maghrib sampailah sebelum daripada azan subuh. Maka bila berlakunya Lailatul Qadar dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya Allah Taala merahsiakan perkara ni pun satu rahmat juga, satu rahmat kasih sayang juga Allah Taala pada kita, kerana adanya manusia kadang-kadang ni dia tak boleh tinggal daripada melakukan dosa. Adanya orang yang tiap-tiap malam dia tak boleh tinggal daripada melakukan dosa. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala habaq siap-siap Lailatul Qadar, dia akan berlaku pada malam sekian-sekian, dengan tepatnya ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis secara tepat diberitahu confirm Lailatul Qadar pada malam sekian-sekian. Maka si pendosa-pendosa ni, dia dah tahu dah malam tu malam Lailatul Qadar, dan dia terus melakukan dosa. Tuan-tuan, malam-malam yang istimewa, hari-hari yang istimewa, yang mulia, yang ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, bila kita buat dosa pada hari ataupun pada malam tersebut, maka dosa itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia tahu dosa apa dia malam ni, malam yang mulia. Dia tahu kedudukan, fadilat, keutamaan malam ni, dia telah mencemari malam tersebut dengan melakukan dosa, dengan melakukan perkara yang kita sebut memaksiati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dosa dia akan digandakan. So Allah Ta'ala rahsiakan, Allah Ta'ala bila berlakunya Lailatul Qadar. So orang yang melakukan dosa ni, dia melakukan dosa dalam keadaan dia tidak menyedari. Kalaulah malam tu Lailatul Qadar, dia tak tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Maka dosa-dosa jugalah, tapi tak sebesar dosa kalau dia tahu dah malam tu Lailatul Qadar dan dia buat juga dosa pada malam tersebut. Satu lagi hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembunyikan tarikh sebenar Lailatul Qadar pada malam yang keberapa, supaya umat Islam tidak berpada beribadat hanya pada malam tersebut sahaja. Kalaulah diberitahu secara tepat malam mana Lailatul Qadar, confirm malam tu yang penuh gila-gila, segala masjid, surau apa semua penuh, main malam esok tu habis lah. Dia jadi tak ada semangat untuk beribadat. Sebab apa? Habis dah Lailatul Qadar, habis lah, cukup lah. Esok boleh pergi jalan-jalan dah, tak payah nak main sembahyang dah. Dia akan jadi keadaan macam tu bila kita confirm yang satu malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan. Maka kata para ulama, memandangkan kita tidak mengetahui bila berlakunya Lailatul Qadar, dan memandangkan di sana pendapat ulama terlalu banyak, bermula daripada malam 17 Ramadan dulu ni, malam nuzulul Quran tu, pendapat ulama bermula daripada malam 17, malam 18, malam 19 sampailah ke malam raya. Semua tu ada pendapat para ulama, ada kemungkinan berlakunya Lailatul Qadar pada salah satu di antara malam-malam yang
malam-malam tersebut. So memandangkan kita tak tahu apa kita nak buat, kita beribadatlah pada saki-baki ke semua hujung-hujung malam-malam hujung Ramadan ini. Insya-Allah satu malam tu kenalah dengan Lailatul Qadar. Kadang-kadang kita sendiri boleh rasa, kerana ibadat kita pada salah satu malam tu kita rasa macam lain macam sikit. Kita rasa macam khusyuk lebih, kita rasa macam mudah menangis, air mata mudah keluar. Kadang-kadang kata para ulama, saya ceritakan baru ni berkenaan dengan turunnya para malaikat yang begitu banyak dengan diketuai oleh ketua para malaikat, malaikat Jibril alaihissalam, di manalah hadis menyebutkan malaikat Jibril dia akan bersalaman dengan orang-orang yang beribadat, yang menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan kata para ulama, tanda seseorang itu sedang disalami oleh malaikat Jibril alaihissalam bila hatinya merasa sayu, bila air matanya mudah keluar, bila dia rasa satu ketenangan yang luar biasa dalam ibadat dia, tanda bahawa malaikat Jibril alaihissalam sedang bersalaman dengan dia. Jadi Lailatul Qadar malam yang mulia, Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat-malaikat yang berada di langit untuk turun ke bumi, memuliakan manusia ni. Hatta malaikat hamalatul arsh, malaikat penanggung arash. Ni malaikat yang hebat, malaikat yang besar-besar. Malaikat penanggung arash ni dia punya cuping telinga dia ke bau dia 500 tahun perjalanan. Daripada cuping telinga nak pergi ke bau, kita jalan kaki 500 tahun baru sampai ke bau dia daripada cuping telinga. Punya besar. Ada berapa? Ada 7 malaikat penanggung arash, hamalatul arsh. Malaikat penanggung arash pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada malam Lailatul Qadar, berhenti, tak apa, tak payah pegang arash dah. Habis arash jatuh lah. Bukan itu. Allah Ta'ala tak berhajat pun. Bukan kata malaikat penanggung arash tu kalau dia tak pegang arash akan jatuh. Tak. Habis itu sebab apa Allah Ta'ala cerita malaikat penanggung arash? Allah nak tunjuk kekuasaan dia, yang dia boleh ciptakan makhluk ataupun malaikat yang begitu besar, begitu hebat. Allah Ta'ala perintah tinggal kerja-kerja hampa, pergi mana? Turun ke bumi dan aminkan doa-doa yang sedang dipohon, yang sedang dipanjatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang begitu hebat pun turun dan juga mendoakan ataupun mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh umat Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar tersebut. Begitu banyaknya malaikat silih berganti, naik turun sepanjang malam tersebut. Kerana malaikat ini cukup banyak, bilangan dia wallahu alam kita pun tak tahu. Tapi sangat-sangat banyak, melebihi bilangan bintang-bintang di langit dan melebihi bilangan pasir-pasir di atas muka bumi. Ini disebutkan dalam kitab-kitab bilangan para malaikat yang akan turun dan yang berada di bumi. Dan mereka turun secara shift, yang ni turun, yang ni naik, ni turun, ni naik. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, di antara tanda yang malam tu malam Lailatul Qadar, esok pagi tu matahari dia akan naik, nampak matahari tu. Cuma matahari itu tidak bersinar seperti biasa. Maknanya kita boleh tengok matahari itu dengan mata kepala. Dia naik putih, bulat, elok lah. Dia naik dalam keadaan bulat tanpa memancarkan cahaya yang kuat. Selalu matahari ini dia pancar cahaya yang kuat. Malam Lailatul Qadar, kalau malam Lailatul Qadar, maka paginya bila mana matahari itu naik tanpa memancarkan cahaya yang kuat. Sebab apa kata para ulama? Kerana banyaknya malaikat-malaikat yang sedang naik semula ke langit. Maka bila malaikat naik ke langit, cahaya matahari tersebut terhalang kerana begitu banyaknya malaikat ni duduk naik, begitu banyak duduk naik, dia menghalang cahaya matahari daripada memancar dengan kuat ke bumi pada pagi tersebut. Yang ni tanda yang malam tersebut, malam semalam tu malam Lailatul Qadar. Jadi muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, dalam keadaan kita letih pun penting untuk kita teruskan amalan-amalan Ramadan. Teruskan, jangan bagi turun. Kita kena bagi naik. Tak boleh naik pun maintain pun jadilah. Jangan bagi turun ya, pasal tak elok sangat. Dia kerana masa ni masa yang berharga, dan Allah Ta'ala nak tengok masa ni lah, yang ni masa kemuncak. Masa kemuncak kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi Al-Quranul Karim, jangan kita tinggalkan, walaupun dah memang letih dah, mulut pun dah kering lain macam dah, letih nak baca Al-Quran. Teruskan juga pembacaan Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran sangat-sangat mempunyai hubungan yang rapat. Lebih-lebih lagi Al-Quran ini memang kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, yang penuh dengan mukjizat. Membaca Al-Quran itu dan apa-apa sahaja yang ada kaitan dengan Al-Quran, semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh ataupun memegang Al-Quran melainkan orang-orang yang suci. Maka kita, bila kita nak pegang mushaf Al-Quran, wajib kepada kita untuk mengambil wuduk. Sepakat 4 mazhab daripada mazhab Syafi'i pun baik, Hanafi pun baik, Hambali pun baik, Maliki pun baik, perlu berwuduk sebelum kita menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi kata para ulama, seperti mana berdosanya mereka-mereka yang pegang mushaf Al-Quran tanpa wuduk, begitulah juga diberi pahala mereka-mereka yang memegang mushaf Al-Quran dengan berwuduk. Orang yang ambil wuduk kemudian dia pegang Al-Quran mendapat pahala. Maknanya bila kita nak mula baca Quran, baru ambil Quran sahaja, pegang Quran tu, Allah Ta'ala dah bagi pahala. Mula pahala berjalan. Kemudian kita buka Al-Quran, buka selak tengok mana kebentilas, taruh duk cari tempat kita nak baca tu, tengok tak baca lagi, Allah Ta'ala bagi pahala lagi. Pahala apa? Pahala melihat Al-Quran. Pegang Quran satu pahala, lihat Al-Quran satu pahala, 2 pahala dah berjalan. Tak baca lagi ni, baru pegang dan baru tengok Kemudian bila mana dimulakan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi SAW, satu huruf diberikan 10 hasanah ataupun 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi Nabi nak bagi faham, yang kata satu huruf tu pahala tu macam mana? Alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maknanya tiap-tiap huruf akan Allah Ta'ala berikan 10 pahala. Kita pun tak bisa kira huruf-huruf yang kita baca, memang sangat-sangat banyak lah. Nah, begitulah Allah Ta'ala akan kali 10 untuk diberikan ganjaran pahala. Mula saja membaca Al-Quran, maka bermulalah rahmat Allah Ta'ala turun kepada pembaca Al-Quran. Malaikat akan datang kepada orang yang membaca Al-Quran. Malaikat tak baca Quran, pasal Al-Quran tak diturunkan kepada malaikat. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada manusia, kepada jin. So malaikat tak baca Quran, tapi malaikat sangat suka mendengar pembacaan Al-Quran. Sebab tu bila ada orang membaca Al-Quran, maka malaikat akan datang. Dalam semayang pun sama. Tengah kita duduk semayang, dalam hadis menyebutkan malaikat akan datang begitu hampir dengan muka kita, nak dengar bait-bait Al-Quran yang keluar daripada mulut kita. Dia akan datang di hadapan muka kita untuk mendengar Al-Quran yang kita baca. Begitulah juga di luar sembahyang. Kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka malaikat akan mula datang bersama-sama dengan kita untuk mendengar pembacaan Al-Quran oleh kita. Seorang sahabat Nabi SAW, bila mana dia sedang membaca Al-Quran satu ketika, tengah-tengah baca ada rasa macam ada orang di belakang. Tu kan hantu. Kita kira hantu ya. Rasa macam ada orang di belakang. Maka apa dia buat? Dia teruskan pembacaan. Dia duduk pasal lah, memang tak ada siapa. Rasa macam ada orang di belakang dia. Lama kelamaan rasa macam semakin ramai. Tapi kalau orang ramai ni, dia rasa ramai ke belakang. Yang ni dia rasa ramai ke atas. Sampai dia kata rasa seperti mana awan yang besar sedang menaungi aku. Maka habis dia baca Quran apa semua, esok jumpa dengan Nabi SAW, tanya pada Nabi, ya Rasulullah, semalam aku duk baca Quran, aku rasa macam mana ada orang belakang aku, sehingga aku rasa macam satu awan yang besar sedang menaungi aku. Apa tu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu ialah para malaikat yang hadir untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada kamu. Yang ini bukan cerita berlaku kepada para sahabat sahaja. Kita pun bila kita membaca Al-Quran dengan adab-adabnya, maka malaikat akan hadir. Malaikat dia hadir, dia bawa apa? Dia bawa rahmat daripada Allah. Maka kita baca Al-Quran dalam rumah, rahmat Allah Ta'ala akan datang dalam rumah kita. Rahmat tu akan datang pada diri kita, keberkatan tu akan datang dalam kehidupan kita. Maka teruskanlah pembacaan Al-Quran pada penghujung-hujung Ramadan. Tak laratkan macam mana kau dulu boleh baca badan tegak lah, sandak tak apa, sandak pun tak apalah. Janji jangan tinggalkan Al-Quran pada penghujung-hujung Ramadan ini. Teruskan membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak-banyak, dengan bilangan ayat yang banyak-banyak, supaya lebih banyaklah pahala yang kita akan dapat. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup luar biasa, Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim ni cukup luar biasa. Diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah, yang mana ketika itu kemuncak masyarakat Arab ni dalam penguasaan ilmu bahasa dia.
Ramai ketika tu penyair-penyair, orang-orang yang pandai syair, orang-orang yang pandai pidato, pujangga-pujangga, cakap bahasa yang cukup cantik lah zaman tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran yang lebih cantik dan tidak dapat ditandingi oleh mana-mana syair sekalipun. Seorang yang mahir dalam syair-syair Arab ni di zaman Nabi SAW, Al-Walid bin Mughirah. Dia kata, wallahi demi Allah, dia kata, yang ni bukan perkataan manusia, yang ni bukan syair, yang ni bukan mentera, ni bukan apa pun. Aku pun tak tahu lah yang ni apa dia. Siapa dia tu? Dia tu orang yang mahir dalam syair. Dia kata luar biasa. Apa yang ada dalam Al-Quran ni sangat luar biasa. Memang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencabar dalam Al-Quran. Kalau hampa kata Quran ni bukannya daripada Allah, kalaulah hampa katakan Al-Quran ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, ataupun kamu katakan Al-Quran ini Nabi Muhammad yang tulis Al-Quran, maka Allah Ta'ala telah mencabar kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Qul la in ijtama'atil insu wal jin, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya berkumpul semua manusia, tak cukup manusia, hampa panggil jin sekali. Hantu-hantu pocong hampa panggil sekali. Berkumpulnya manusia, berkumpulnya jin, ayatu bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan satu buku, satu kitab macam Al-Quran ini, maka kamu takkan mampu untuk buat satu kitab, satu buku, satu mushaf macam mana Al-Quran, walaupun kamu saling tolong-menolong, bantu-membantu antara satu sama lain. Berapa bilion manusia ada di atas muka bumi, tak cukup, tambah dengan apa nama jin-jin dan semua pun, kata Allah Ta'ala, kamu takkan mampu untuk menghasilkan satu Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang sedia ada. Menunjukkan Al-Quran bukan tulisan manusia. Pasal manusia semuanya berkumpul, campur lagi dengan jin, tak boleh nak menghasilkan satu kitab macam mana Al-Quran. Kemudian setelah tak ada siapa sahut cabaran tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mencabar sekalian manusia yang masih ingkar, yang tak mau beriman dengan Al-Quran. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'ashri suwarim, maka kamu datangkanlah 10 surah. Mula-mula Allah Ta'ala kata main macam Quran juga 114 surah. Maka kali yang kedua Allah Ta'ala kata tak payah 114, tak apa, hampa bermain 10 surah pun cukup dah. Buat 10 surah, tak buat yang panjang-panjang, buat pendek-pendek sudah. Ada tak yang boleh buat sampai ke hari ini, dan memang kita yakin sampai ke hari kiamat tak akan berlaku perkara tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabar lagi, kalau tak boleh 10 surah, maka buatlah satu surah macam Al-Quran. Hampa boleh buat yang mana orang baca, betul lah baca Quran. Bila baca, dia takkan mampu juga sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari ni pun tak ada siapa yang mampu menghasilkan satu surah pun macam mana Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau mula Allah Ta'ala kata panggillah sekalian manusia dengan sekalian jin-jin. Kemudian Allah Ta'ala cabar seterusnya, Allah Ta'ala kata, wad'u man istata'tum min dunillah. Apa panggillah siapa-siapa pun selain daripada Allah. Maknanya open, bukan manusia, jin pun lain daripada tu, apa nak panggillah sekali. Gunalah seolah-olahnya Allah Ta'ala nak kata, gunalah komputer ke, guna robot ke, guna AI, artificial intelligence. Kalau ni semua AI kan, cuba type tengok AI, suruh AI buat Quran pun Allah Ta'ala dah jawab siap dah, kamu tak boleh buat. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, sekiranya kamu tak mampu buat dan kamu takkan mampu buat. Allah cabar dan Allah sendiri habaq jawapan kepada cabaran daripada Allah, kamu takkan mampu buat satu kitab seperti mana seumpama Al-Quranul Karim. Dan Allah Ta'ala cabar lagi, carilah apa-apa kesalahan, contradiction yang ada di dalam Al-Quran. Kok tempat lain kata lain, tempat lain kata lain, apa cari, apa takkan jumpa. Seorang sarjana barat, Dr. Gary Miller, tahun 70-an. Dia bila dia dengar perkara ni berkenaan dengan Al-Quran ni, dia kata heran, aku baca buku banyak, orang yang hebat-hebat, penulis-penulis buku yang hebat-hebat, tak ada satu penulis buku pun yang pernah bagi garanti macam tu, yang kata dia punya buku ni buku yang terbaik, takkan ada kesilapan langsung dalam buku dia. Siapa pun tak berani nak claim macam tu. Tapi buku orang Islam ni, dia kata macam tu, buku orang Islam tu Quran lah. Buku orang Islam ni dia bagi jaminan yang memang tak ada salah. Hampa carilah salah dalam tu, apa takkan jumpa. Maka apa dia buat? Dia sebagai seorang academician,
Dia ambil sungguh Quran dan dia nak cari ke kesalahan yang ada dalam Quran. Setahun, selai demi selai, selai demi selai, selai demi selai, setahun memang cari, dah lah tak jumpa kesilapan, jumpa pula penemuan-penemuan yang menakjubkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan penemuan sains dan sebagainya yang baru ditemui dalam kurun-kurun kebelakangan ni. Allah Ta'ala dah sebut sejak daripada 1400 tahun yang lalu. Maka akhirnya pada tahun 1977 Dr. Gary Miller tu apa berlaku? Tukar nama Abdul Ahad Umar, mengucap 2 kalimah syahadah, terus jadi orang Islam. Maka dia pun mengaku memang sempurnanya Al-Quran dan tidak ada sebarang kesalahan. Mustahil satu orang manusia boleh buat satu buku kalau nipis tak apa juga. Al-Quran adalah tebal dengan susunan ayat dia, dengan aturan surah-surah dia, kaitan di antara surah sebelum dan surah selepas dan sebagainya lah. Pelbagai lagi perkara-perkara yang cukup indah berkenaan dengan Al-Quranul Karim ini. Jadi muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, kita bagi tumpuan kepada Al-Quran, teruskan. Alhamdulillah, awal-awal Ramadan dulu kita semangat, kita jangan hilangkan semangat tersebut. Kalau rasa-rasa macam mana hilang, tanya balik diri sendiri, mana api semangat tu. Sedangkan semangat itulah sangat-sangat diperlukan pada saat-saat geting ini. Saat-saat berharga, saat yang Allah Ta'ala nak berikan ganjaran yang sangat-sangat luar biasa kepada kita. Maka kita bacalah Al-Quran dan kita jagalah lagi sembahyang-sembahyang sunat kita. Di samping sembahyang fardu kita, letih kadang-kadang. Nak buat ba'diyah pun tak erat. Habis-habis bagi salam tu Allah duduk laikon pula. Dia duduk, dia rasa lega. Tapi ingatlah, saat nak habis dah 10 terakhir ni pun akan berlalu dalam keadaan yang sangat cepat. 20 hari ni pun tak sedar apa. Ni pula 10 yang terakhir. Maka bangun juga, paksa diri. Paksa diri. Kalau Nabi SAW ikat kain ketat-ketat, kita pun sama lah juga. Tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kita punya sembahyang. Kurang-kurang qabliyah ba'diyah jangan kita tinggalkan. Ini sembahyang yang sangat utama, yang paling utama selepas daripada sembahyang fardu, sembahyang sunat yang paling utama mengikut jumhur para ulama. Tarawih pun sama juga, jangan tinggalkan. Sahur pun sama juga, jangan ditinggalkan. Hujung-hujung letih, jangan makan sia-sia awal-awal, tak payah makin soal makin tu sembahyang subuh. Sekali dengan sok, sekali dengan subuh iri apa tak ada. Kan? Hujung-hujung Ramadan ni nak kena sungguh-sungguh. Hujung-hujung Ramadan ni pula tertinggal sembahyang subuh. Hujung-hujung Ramadan maghrib mula tak berjemaah. Dia jadi benda-benda pelik-pelik. Jangan takut-takut termasuk dalam golongan orang yang tersingkir daripada mendapatkan bahagian besar daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Doa banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu sebenarnya kunci yang paling penting sekali. Doa supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan. Nabi SAW pun bila mana Aisyah tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalaulah aku nak ibadat ni kena malam tu malam Lailatul Qadar, apa aku nak kata ya Rasulullah? Nabi ajar doa. Nabi ajar doa kepada Aisyah, menyebabkan sebahagian para ulama mengatakan amalan yang afdal untuk dilakukan pada 10 yang akhir daripada Ramadan ini ialah doa. Kerana Nabi SAW ajak doa kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah yang maha pemaaf, engkau sukakan kepada kemaafan, maka maafkanlah aku. Minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, doa lah. Apa-apa doa hajat dunia kita pun kita boleh doa, tak ada masalah. Doa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah 10 malam terakhir ini, semua malam-malam ini ialah malam-malam qabuliat doa. Terutamanya kalau malam tu kena pula malam Lailatul Qadar, malam itulah malam yang lebih-lebih lagi diharapkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa tersebut diaminkan oleh makhluk Allah yang maksum, yang suci daripada dosa, iaitu para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersedekah, zakat fitrah jangan kita lupa. Jangan kita lupa. Dia ada 3 tahun ni kan, RM7, 14, lepas itu 21 mengikut beras yang kita makan. Ada satu orang dia jumpa, dia kata, Ustaz, saya nak bayar berapa, saya pun tak tahu. Saya duk beli beras import, tapi bukan saya nak makan beras import, beras tempatan tak ada. Tu terpaksa lah beli beras import. Saya nak kena bayar harga beras import ke, saya nak kena bayar harga beras biasa? Dia kalau ikut hukum fiqah, zakat fitrah ini berdasarkan qutul balad. Qutul balad ni apa dia?
makanan asasi sesebuah negara. Bukan makanan apa kita makan dalam rumah. Makanan yang penduduk negara, majoriti penduduk dalam negara tersebut dia makan apa? Majoriti kita makan beras apa? Beras biryani ke, beras biasa ke, beras wangi ke, beras macam mana? Majoriti kita makan beras biasa. So RM7 walaupun di rumah makan bila beras pusa ke, beras apa panjang-panjang beras tu, tetapi kalau dia bayar RM7 sah dah dia punya zakat dah. Sah dia punya zakat. Tapi ada juga ulama mengatakan sunat sekiranya dia membayar mengikut apa yang dia makan. Kalau dia makan tu kualiti dia lebih baik, sunat. Yang tu sunat dia tambah supaya sama dengan apa yang dia makan. So kalau kita makan beras wangi ke apa kan, kena bayar RM14 tu. RM7 tu yang tu yang wajib, terlepas wajib dah. Tambah lagi RM7 dapat pahala sunat. Tambah pula lagi yang jenis RM21 pun sama juga. Dia bayar RM7 sah dah. Pasal dia mengikut qutul balad, makanan asasi sesebuah negara. Kemudian dia punya tambahan bagi cukup 21 tu yang tu sunat. Tapi memandangkan bulan Ramadan memang kita nak buat pahala banyak, tak apalah, buatlah ikut yang sunat tu, dapat pahala lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada orang mai tanya pula, habis ustaz kalau orang yang dia tak makan nasi tak payah bayar fitrah jadi kita harga beras. Member pula hari-hari yang kat rumah makan spaghetti contoh saya nak bayar harga apa? Akan bayar harga spaghetti ke? Tak, dia mengikut qutul balad, makanan asasi negara. Majoriti penduduk negara tersebut makan apa? Kalau di negara Arab yang jenis makan roti apa semua, dia kira harga gandum. Bukan kira harga roti, kira harga gandum. Dia kira macam tu lah. Ada yang kira jagung, ada tempat yang dia makan jagung tu dia proses macam mana ke, dia buat tepung, dia makan dengan jagung, maka dia kira dengan harga jagung kita beras lah. Kita kira harga beras biasa ni. Okey. So zakat fitrah kita bayar dengan sebaik-baiknya. Boleh dah nak tolong bayar kepada orang lain? Semalam siapa tanya? Ada siapa WhatsApp tanya saya, dia nak bayar kepada ibu dan ayah dia. Boleh tak dia nak bayar bagi pihak ibu dan ayah dia yang hidup lagi lah. Yang dah mati tak payah bayar lah zakat. Yang hidup lagi ni dia nak bayar. Boleh dia nak bayar, tapi dia kena habaq dan dia kena minta izin. Mak puak dia kata okey, hello mak, ni tak apa zakat fitrah mak bayar belum? Tak bayar ni. Tak apa mak, tahun ni zakat fitrah mak saya bayar. Oh ya ke? Okey terima kasih. Dapat izin daripada orang tersebut baru kita boleh bayar. Kalau dia tak izin tak bayar mak nak bayar sendiri. Maka kalau dia bayar pun tak sah. Dia bayar pun tak sah. Dia bayar untuk diri dia tu sah lah, tapi yang dia wakilkan tu tanpa izin, lagi-lagi tak habaq pula. Itu lagi lah mangkap, tak sah. Dia nak buat, dia ingat macam sedekah sembunyi-sembunyi. Dia abang saya bayar siap untuk ayah saya dengan mak saya. Dia tak abang pun kat mak ayah dia, maka tak sah. Tak sah. Dia tak boleh lepas tu dia call mak saya dah bayar dah kat mak tak payah bayar dak mak tu kena bayar. Pasal time dia bayar tu dia tak minta izin daripada ibu dan ayah dia. Okey. So zakat fitrah untuk siapa? Diri kita dan juga tanggungan kita. Berapa ramai orang yang kita tanggung, yang menanggung tu yang perlu membayar. Bukan kata semua orang kena bayar. Yang menanggung tu ahli ketua keluarga lah kita panggil, yang duk beli makan, beli pakaian apa dia dalam keluarga tu, dia yang perlu bayar. Kalau isteri nak bayar, isteri bukan ketua keluarga suami lah. Isteri nak bayar, sama juga konsep macam tadi, isteri kena minta izin daripada suami. Abang tahun ni saya bonus banyak, tak apa, zakat fitrah saya bayar. Dia kena minta izin daripada suami dia izinkan, baru dia boleh bayar untuk suami dia dan juga untuk anak-anak dia. Selain daripada tu, kalau tanpa izin tak boleh dia membayar bagi pihak orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah tersebut. Jadi muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup kot untuk malam ni, untuk pagi ni peringatan kita bersamalah supaya kita tidak lemah semangat di hujung-hujung ni. Dalam keadaan ni kita letih, teruskanlah buatlah apa-apa, bacalah fadilat Ramadan, bacalah fadilat 10 malam terakhir Ramadan, bacalah berkenaan dengan bagaimana akhir Ramadan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita pun tambah bersemangat. Satu benda yang kita fikir, saat yang masa ni akan berlalu. 10 hari ni dia akan berlalu juga, bukan kata kalau kita tak sembahyang dia hidup macam tu, tak, dia akan berlalu juga. So kita nak biarkan dia berlalu begitu sahaja, ataupun kita nak dia berlalu dan kita pun buat amal dan dapat pahala yang berlipat-lipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masa ni memang akan berlalu.
Cerita dia macam mana kita mengisi masa tersebut sahaja. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita lah, kekuatan iman, kekuatan jasmani, kesihatan pada kita untuk kita menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini. Malam lah terutamanya, kita dapat hidupkan, kita dapat berqiyamul lail, kita dapat berdoa, kita dapat berzikir, dan kita dapat membaca Al-Quran dengan banyak di dalam 10 akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita, dinaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikurniakan dengan ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.